Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam perjuangan, salam Melaka berbau, pintar hijau bersih. Saguduri wanakkam, semeni kharmani hamma khaifalakum anabila syukran, maradan huaran inturang mendi jaran tacahau. Tuan-tuan dan puan, saya selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka dan juga penanalisis politik. Baik, hari ini pada 13 hari bulan 11 2021 saya keluar dari rumah 7.30 pagi ke 4 don ya, iaitu melibatkan Don Bukit Katil, kemudiannya Don Rim, Merlimau, Asahan. Baik, melalui observation dan perbualan saya dengan masyarakat akar umbi di lokaliti terbabit ya, Don Asahan iaitu N10 ya, melibatkan calon Pakatan Harapan Datuk Seri Insinyur Idris Harun. Baik, peluang ya, apabila saya bincang dan melihat senario dan sebagainya, saya dapati agak tipis. Kemenangan YB Idris Harun ni agak tipis dan rencam. Ya, sebelum ini kita melihat, saya sendiri melihat kepada kredibiliti yang beliau memiliki sebagai mantan Ketua Menteri Melaka. Tetapi persoalan sekarang, lokaliti telah berubah dan beliau bukan bertanding atas platform UMNO dan BN. Memberi kesan besar sebab di kawasan situ adalah kawasan-kawasan yang kita melihat memang sempadan itu memang kawasannya adalah antaranya kubu kuat Barisan Nasional ya. Kemungkinan untuk beliau menang itu sangat tipis kerana dia tidak ada senario seperti mana berlaku dalam perhimpunan bersih dahulu 2018, manusia berarak ramai, sentimen-sentimen yang menolak rasuah salah guna kuasa ketirisan, penglibatan Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Lik Kim Siang, Lim Guang Eng, Mak Sabu yang turun padang dengan manusia yang ramai begitu, dan mood rakyat pada ketika itu mahu menolak. Jadi sekarang ni walaupun isu salah guna kuasa, ketirisan, rasuah, royalti pasir, isu berkaitan dengan permohonan tanah untuk India dan China tidak diberikan oleh kerajaan negeri ataupun two lion in one mountain ini, tidak, dia sudah jadi hambar, dia sudah jadi macam tidak lagi masuk dalam minda mindset rakyat. So perception itu tak kuat ya. Jadi saya melihat di situ, yang pertama dia akan kemungkinan PKR boleh kalah di situ. Ya, kalau boleh buat sesuatu, saya bukan menyebelahi PKR UMNO, tidak. Saya beritahu saja. Potensi menang adalah kepada sekarang ni saya melihat lebih kepada BN. Ya, walaupun karisma, keintelektualan ataupun disebut fitness ada pada YB Idris Harun, tidak semestinya beliau menang ya. Ini risiko tinggi di kawasan itu. Kemudiannya di N017 Bukit Katil ya, Tuan Adli Zahari. Jadi saya melihat insya-Allah ya, dengan izin Allah, YB Adli Zahari ini dia boleh menang di situ ya. Tapi kena kerja kuat jugalah, jangan sambil lewa ya. Kepada Datuk Wira Asnor, peluang agak tipis untuk menang ya, sukar sikit ya. Tetapi beliau orang senior, saya hormat, saya kenal beliau pun kenal saya rasanya kalau tengok muka saya. Saya tidak ada masalah dengan BN, UMNO, dengan PHDP apa, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang ada masalah dengan saya, mungkin persepsi lah, dia lihat saya ni pro kepada parti politik A, B, itu salah. Itu dia yang berfikir begitu, bukan saya ya. Baik, kemudiannya N27 Merlimau, Dr. Muhammad Akmal Saleh. Dr. Muhammad Akmal Saleh, saya yakin ya, beliau walaupun beliau muka baru, tetapi kawasan situ adalah area-area yang saya melihat kepada kekuatan Barisan Nasional itu ada di situ, bukan tak ada ya. Jadi saya melihat beliau ada potensi untuk menang di situ. Sebab saya sebut selalulah, belum ada senario seperti 2018 yang mana pada ketika itu rancaknya politik Malaysia untuk memberi ruang dan peluang pada Pakatan Harapan ya, bersih ya, saya sebutlah tadi ya, lawan tetap lawan ya. So yang itu tak berlaku sekarang ni. So kemungkinan ya, saya dah melihat di situ potensi untuk Dr. Muhammad Akmal Saleh menang ni tinggi. Dan beliau juga banyak cerita tentang isu-isu akar umbi ya, turun padang ya, dia ada video, ada Facebook dia rancak ya. Dia juga kata anak kampung untuk anak kampung ya. Beliau mahu memberikan kemudahan ambulan percuma ya, kemudiannya turun padang memberi rawatan ya. Mungkin adalah kebajikan dari segi perubatan percuma, kita tidak pasti, tapi itulah antaranya yang disebut berkaitan manifesto. Walaupun BN UMNO ada manifesto, tapi Dr. Akmal ini dia dengar cakap, dia pun sudah tahu
Strateginya adalah cerita tentang isu-isu masyarakat di situ ya. Lokaliti berkaitan apa isu-isu. Beliau doktor, jadi kenalah fokus kepada kepakaran ya. Dan di samping itu adalah isu-isu lain yang boleh beliau perjuangkan. Saya nak beritahu Dr. Muhammad Akmal Saleh, jangan hanya fokus isu-isu berkaitan dengan perubatan saja sebab di situ ada macam-macam demografi dan masyarakat. Banyak perkara perlu diperjuangkan, tapi salah satu kepakaran beliau adalah kedoktoran ya, perubatan dan sebagainya. Baik, kemudiannya Bukit Kata tak payah disebut lah. Ini mantan CM ni beliau rancak dengan Facebook ya, turun padang ya, dan juga beliau banyak ruang dan peluang ya. Beliau diberi banyak mileage lah. Jadi saya nampak beliau memang ada harapan tinggi. Asahan ni susah YB Harun, it's not easy. It's not easy ya. Okey. Rim. Baik, N25 Rim Datuk Khaidiriyah Abu Zahar. Ya, sebab tu dia orang sebut Dira ni. Ya, Datuk Khaidiriyah Abu Zahar. Baik Datuk saya melihat Datuk nak menang di situ cerahlah ya, cerah. Sebab banyak faktor ya, kerana Datuk ni memanglah terkenal ya sebagai pelakon ya, seniman. Kemudiannya ayah anda atau ayah Datuk ni adalah bekas Ketua Menteri Melaka, Datuk Abu Zahar. Kemudiannya saya juga melihat kepada kepakaran ilmu ya ataupun kelulusan yang dimiliki Datuk seorang usahawan berjaya ya. Jadi dan cara bercakap tu okey, tapi cuma saya nak beritahu Datuk jangan termakan hasutan. Saya pesan satu perkara kepada Datuk, jangan termakan hasutan Datuk Zirah ya. Saya tak ada kepentingan dan siapa pun tak ada kepentingan. Saya ni penganalisis saja ya, dan presiden NGO. Saya takkan datang mengecek apa-apa, tak ada. Fikir positif. Semua orang mesti diterima, pakcik, makcik, remaja, kanak-kanak, orang tua, scholars, professors, think tank. Ada orang datang asut Datuk Dirah ni, ingatlah, orang baik takkan asut ya. Dia orang yang busuk hati ni, Azad Dengki Kianat Iri Hati, dia suka asut Baik tuan-tuan dan puan, saya dah sebut sini hari ni empat don ya, saya ziarah, iaitu Don Asahan, Don Bukit Katil, Merlimau, Rim. Jadi daripada 4 ni 3 sahaja yang menyebelahi 3 menyebelahi Barisan Nasional UMNO dan hanya 1 saja menyebelahi Tuan Adli Zahri ya. Yang Asahan tu sebenarnya saya menyerahkan kepada BN UMNO sebab dia agak tipis ya. Kalau YB Harun boleh menang, itu kuasa Tuhan ya. Kita tidak boleh sebut, mungkin kerja kuat kempen dan sebagainya lah. Tapi kalau tidak ada macam perhimpunan bersih dahulu ya, perhimpunan syarahan, sebab kita tak boleh buat COVID-19 kan. So memang you tak boleh nak, dan you kena ada, dia tak boleh cerita sebab isu YB Harun ni agak complicated sikit ya, sebab dia bawa isu rasuah salah guna kuasa ketirisan ya, dia keluar daripada BN UMNO dan sebagainya, masuk dalam pakatan. So dia di situ ada beberapa konflik. Satu konflik dengan orang UMNO BN sendiri. Yang keduanya ada konflik dengan Pakatan Harapan sendiri ya. Sebab ada juga contohnya di AP kita tahulah tak berapa senang kan dengan YB Harun dan sebagainya. Jadi kemungkinan untuk menang di situ saya rasa agak risiko tinggi lah ya. Sebab itu kadang-kadang bila kita buat analisa melalui paper dan sebagainya, sukar. Kita perlu turun padang dan tanya orang. Jadi bila saya tanya orang di Asahan, bukan semualah tetapi random kan, random sampling. Jadi saya dapati memang sukar untuk menang. Tetapi kita tak tahulah ya, sama ada pendekatan, approach ataupun kerja kuat, ataupun ada satu isu tiba-tiba mampu mengubah pendirian pengundi ya. Jadi itu saja saya nak sampaikan. Bidat syukran Andre. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.